Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Mbak Fidaw semua? Sihat Hari ini kita sambung lagi pelajaran kita bagi pelajaran reka bentuk teknologi. Okey, yang lepas kita dah belajar tentang keselamatan ciri-ciri keselamatan yang perlu diamalkan di dalam bengkel RBT. Jadi hari ini kita sambung tajuk kita berkaitan dengan apa itu reka bentuk dan kepentingannya dalam kehidupan kita. Okey, jadi pelajaran kita hari ini, target kita ialah kita nak dapat menyatakan maksud reka bentuk. Kemudian yang keduanya kita akan boleh menerangkan tentang kepentingan reka bentuk dalam kehidupan seharian. Untuk pengetahuan semua, macam biasa saya akan bergila-gila dengan Cikgu Ashraf. Cikgu Ashraf nanti mungkin ambil sejarah, saya ambil RBT. Jadi waktu kita kalau perasan kita berselang-seli. Baik. Kita terus pergi pada tajuk yang pertama, iaitu takrifan dan kegunaan. Apa dia reka bentuk? Okay, reka bentuk, yang dimaksudkan reka bentuk ni ialah pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk, sama ada dalam bentuk 2D atau 3D, yang memberi impak kepada kehidupan. Okey, apa dia maksud dia? Maksudnya ialah reka bentuk ni ialah satu ilmu untuk kita menghasilkan sesuatu produk, sesuatu idea tentang produk tu, sama ada ilmu tu kita keluarkan dalam bentuk 3D ataupun 2D. Apa dia 3D atau 2D? Okey, yang saya ambil contoh macam kartun. Kalau kartun 2D tu ialah contohnya macam kartun yang lukisan tu, kartun lama-lama tu kan. Donald Duck ke apa benda ke kan. Tu kartun 2D. Kalau yang kartun 3D ni dia macam ada bentuk cantik lagi. Dia macam kartun Upin Ipin. Apa yang kalau kat Malaysia ni Agent Ali, macam-macam. Jadi kat situ maksudnya ada orang yang mereka bentuknya. Ada orang yang mereka bentuknya. Mereka bentuk lukisan-lukisan tersebut. Itu salah satu contoh je lah. Jadi apa yang boleh kita simpulkan kat sini tentang reka bentuk? Reka bentuk ialah ilmu ataupun pengetahuan tentang menghasilkan idea untuk menghasilkan produk yang real dalam bentuk 3D ataupun 2D. Apa tujuannya? Dia mesti ada tujuan dia buat tu. Dia tak boleh buat tu suka-suka. Jadi tujuannya tu pertama mestilah dia memberi impak atau kesan kepada kehidupan manusia ataupun kehidupan kita. Tak kiralah manusia ke, ada juga selain daripada manusia dapat faedah daripada idea-idea manusia kan. Kemudian tujuan yang kedua yang menghasilkan rupa bentuk penampilan sebuah produk yang boleh diterima pakai oleh pengeluar dan juga pengguna. Jadi tujuan kita mereka bentuk ni ialah supaya dia boleh diterima oleh semua, oleh pengeluar produk. Pengeluar ni maksudnya pengilang, pembekal, dan juga oleh pengguna-pengguna lain. Saya ambil contoh, kita menghasilkan produk sangkar burung. Yang mendapat faedahnya bukannya setakat manusia je, malahan haiwan pun mendapat faedah kan. Daripada reka bentuk dia. Okey, saya akan teruskan dengan lebih lanjut lagi contoh-contoh pelbagai reka bentuk. Yang pertama, reka bentuk makanan. Okey, apa yang awak nampak kat situ? Makanan bentuk-bentuk orang. Apa tujuan dia buat macam tu? Kan? Ini tujuannya supaya kalau kanak-kanak nak makan, dia lagi minat kan. Dia macam suka nak makan. Ada sayur, ada apa. Bila dia susun macam ni cantik, taklah apa makanan tu nampak macam tak menarik kan. Walaupun rasanya tak sedap, tapi kalau dibuat macam ni, dia lagi menarik. Kita nak makan pun seronok kan. Okey, ini nanti kita akan buat ni. Kita akan buat praktikal. Buat bento, orang panggil bento. Kemudian contoh yang kedua ialah reka bentuk perabot. Okey, kita nak mereka bentuk perabot. Kita tak buat lah, tapi
orang yang mereka bentuk perabot ni dia mesti bijak. Dia mesti memikirkan tentang kegunaan perabot tu untuk apa, siapa yang nak gunakan, kemudian kat mana nak diletakkan perabot. Saya ambil contoh kalau macam nak buat perabot untuk kanak-kanak, kita tak boleh, orang yang mereka bentuk perabot untuk kanak-kanak ni tak boleh lah ada tajam-tajam, bucunya kena licin, kemudian apa lagi, tak boleh terlalu besar, rendah, jangan terlalu tinggi, nanti boleh mengakibatkan kecederaan dan sebagainya. Jadi itu semua difikirkan oleh pereka bentuk. Contoh yang seterusnya ialah reka bentuk fashion. Ni selalunya orang panggil fashion designer, orang yang mereka bentuk baju-baju, pakaian-pakaian untuk pertunjukan-pertunjukan. Biasanya kalau orang macam ni mesti berpengetahuan tentang apa majlis yang nak dihadiri oleh orang tu, apa dia, mesti sesuai dengan pakaian, kan. Takkanlah nak pergi kenduri kahwin pakai baju pendek-pendek, baju gaun macam itu, kan. Pakai singlet tak sesuai. Jadi pereka bentuk ni mengikut keperluan dan masa serta situasi. Okey. Contoh yang keempat ialah reka bentuk grafik. Ni grafik ni gambar-gambar. Kalau macam saya ambil contoh macam awal tadi, kalau kartun, orang yang melukis kartun ni dia lah yang terlibat dalam reka bentuk grafik. Jadi dia satu yang memerlukan kesabaran juga. Saya ambil contoh kalau macam orang nak buat kartun ni, kalau macam dia nak buat 1 minit je, persiapan dia tu berbulan-bulan untuk 1 minit tayangan. Bukan senang, kita tengok mudah je, kan. Tapi itu adalah kerja seorang pereka bentuk grafik. Okey. Tujuannya, apa kepentingannya? Ni yang macam yang lepas selalu tersilap. Dia tak baca soalan betul-betul tentang kepentingan. Kepentingan ni apa? Supaya. Dia mesti bermula dengan supaya. Untuk apa? Apa pentingnya? Kepentingan ni ialah apa pentingnya reka bentuk ni. Okay, ada 4 kepentingan kat sini. Yang pertama, pentingnya reka bentuk ni ialah untuk menyumbang kepada perkembangan teknologi terkini. Kita ni penyumbang. Kalau kita reka bentuk ni, kita penyumbang. Kalau kita nak satu benda tu bermanfaat kepada orang lain, kita lukis sesuatu tu, ataupun kita hasilkan sesuatu tu, kemudian kita patentkan. Tu kalau kita tak nak orang lain tiru lah. Kita patentkan, daftarkan. Dia ada satu badan yang mendaftarkan patent ni, supaya reka bentuk kita tak ditiru. Jadi bila kita dah menghasilkan ni, kita dapat menyumbang kepada perkembangan teknologi. Kalau lagi bagus kalau kita benarkan dia supaya dia tak supaya kalau orang tiru pun tak apa. Sebab dia menyumbang kepada perkembangan teknologi. Saya ambil contoh macam satu masa dulu, orang ambil gambar menggunakan kamera je, kan. Jadi bila ada satu syarikat yang dia buat handphone siap dengan kamera, lama-lama orang tak ambil gambar guna kamera. Jarang dah, kurang. Jadi orang banyak guna handphone. Jadi sebab apa? Sebab mudah. Semua ada dekat dalam handphone sekarang ni, kan. Okey. Jadi orang yang buat tu, orang yang mereka bentuk yang pertama tu, dia dah menyumbang kepada perkembangan teknologi terkini. Saya ambil contoh macam yang mencipta mentol. Siapa yang mencipta mentol? Yang mereka bentuk mentol, Thomas Edison ke James Watt. Dia buat tu, dan teknologi akhirnya berkembang sampailah sekarang. Orang dah tak guna lampu pelita lagi dah. Kalau ada siapa guna pelita pun masa raya je. Jadi itulah, bila kita buat satu benda tu, kita mesti dapat untuk membantu. Sebagai contoh, awak nak buat apa yang boleh, fikirkanlah sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada seluruh manusia. Itu tujuan orang yang mereka bentuk ni. Yang keduanya, supaya pentingnya reka bentuk ni supaya dapat memenuhi kehendak individu dan juga masyarakat. Kita nak memenuhi kehendak seorang boleh, nak memenuhi kehendak masyarakat yang lain pun boleh juga.
Okey, kemudian memudahkan urusan kerja melalui pengubahsuaian. Okay, jadi bila kita buat satu tu, tak semestinya kita buat terus jadi kan. Kita ubah suai, kita tambah baik. Jadi bila dah ada asasnya tu, dia nak mudahkan orang buat pengubahsuaian. Saya ambil contoh macam kereta. Pada zaman dulu mula sekali, orang bawa kereta ni dia tak gunakan enjin. Mula kereta ni ditarik oleh binatang, sama ada lembu ke, kuda ke, dan sebagainya. Jadi orang yang mencipta kereta ni mula sekali pada tahun 1800 lebih nak masuk tahun 1900, bila dia mula masukkan enjin, dia ikut sejarah dia, dia dah patentkan. Dia dah ni, siapa yang buat kereta pasang enjin kena bayar dekat dia. Sebab dia adalah orang yang memula dan dia patentkan. Tapi pada masa tu syarikat Ford dia tak nak bayar. Dia kata bermula daripada sekarang mana ada kereta yang nak pakai binatang lagi kan, semua nak pakai enjin. Jadi sejak daripada tu berkembanglah teknologi, diubah suai. Kalau kita tengok kereta zaman dulu berbeza, mula daripada tayarnya kecil, tayarnya besar, kemudian daripada bentuknya yang tak menarik, sekarang tambah menarik. Kemudian ditambah baik lagi bila kawasan yang cuacanya panas, ditambah diletak aircon. Jadi bila dah ada basicnya tu dah ada, memudahkan urusan kerja-kerja pengubahsuaian. Okey, yang ketiganya, yang keempatnya ialah untuk melahirkan nilai kreativiti. Nilai kreativiti ni bila kita hasilkan produk, bila kita hasilkan reka bentuk tu, kita akan tingkatkan kita punya kreativiti kita untuk menambah baik dengan lebih baik lagi, buat lebih cantik lagi. Okey, seterusnya, orang yang mereka bentuk ni akhirnya apa yang dia boleh jadi, dia nak jadi apa, kita kena tahu juga. Okey, kita tengok ni gambar yang pertama, nombor 1. Gambar apa tu? Itu adalah gambar apa? Gambar orang yang sedang mereka pakaian. Apa namanya perekanya tu? Kita panggil dia pereka fashion. Okey. Ni salah satu kerja yang boleh satu kerja yang boleh, apa kata orang tu, yang boleh dicapai, satu kerja yang boleh kita buat, yang siapa yang berminat dalam bidang mereka fashion, jadi dia mesti ada kreativiti untuk mereka bentuk pakaian lah. Yang keduanya, pekerjaan yang terlibat dengan reka bentuk ni, yang keduanya ialah tengok pelukis pelan. Dia lukis pelan rumah, dia lukis mungkin pelan kenderaan, pelukis pelan ni. Jadi bidang kerjanya memang besar lah, dan banyak dia punya gaji. Jadi siapa yang berminat, teruskan. Kemudian yang ketiga, pereka bentuk grafik. Ni macam orang yang buat kartun-kartun ni semua kan. Siapa yang berminat dalam bidang komputer dan sebagainya, boleh teruskan minat anda tu. Kemudian yang keempat, chef. Chef pun bukannya masak je kan, dia mesti pandai menghias supaya makanan itu lebih rasa sedap dimakan kan. Kadang-kadang makanan sedap tapi kalau tak cantik, dia punya persembahannya pun tak best juga. Jadi chef ni pun boleh jadi orang yang terkenal. Contoh macam Chef Wan, macam siapa lagi, chef lagi yang terkenal kat kalau awak tengok dekat channel Astro, macam-macam chef ada. Chef yang ada buat Master Chef tu kan. Jadi itu adalah cabang-cabang kerja yang boleh dicapai melalui subjek ni lah, dengan kita belajar reka bentuk ni. Alright. Okey, kita pergi kepada tajuk kecil yang seterusnya, apresiasi reka bentuk di persekitaran. Okey.
Okey, reka bentuk ialah pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan suatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Ini yang tadi kita dah terangkan. Dalam kehidupan, apresiasi reka bentuk boleh dilihat apabila kita menghayati dan menghargai satu reka bentuk yang ada di sekeliling kita. Jadi apresiasi ni maksudnya kita dengan apa yang ada tu, dengan apa yang kita lihat tu, dengan kita menghayati sesuatu produk tu, kesesuaiannya dengan sekeliling kita, kita boleh tambah baik. Itu maksudnya. Saya ambil contoh pertama ialah botol air. Okey, bila seseorang nak mereka bentuk botol air, apa yang dia ambil kira biasanya? Yang pertama contoh, ni contoh reka bentuk muncung memudahkan untuk minum. Dia muncung botol air tu dia buat macam mana? Dia buat simple supaya apa? Tak mudah tumpah. Contohnya botol air ni nak digunakan oleh seorang penunggang basikal. Kan dia tengah mengayuh-ngayuh basikal, takkan nak guna yang botol air mulut besar tu, nak kena buka tu semua kan. Jadi tu susah. Jadi dia gunakan muncung yang mudah. Reka bentuk muncung yang mudah untuk diminum. Yang kedua, lengkung. Reka bentuk lengkung mudah dipegang. Sebab macam orang naik basikal kan, dia nak ni tak, kalau yang bentuk lepeh susah. Ada tak botol-botol bentuk lepeh? Ada. Biasanya orang yang bentuk botol lepeh ni nak simpan dalam poket kan. Kemudian yang ketiga, reka bentuk silinder mudah disimpan. Kemudian dari segi saiz mesti ada pengguna. Kita tengok pula kegunaan dia, nak buat bagaimana. Kalau nak bawa balik kampung, takkanlah botol kecil macam ni kan. Nak letak dekat kereta, mesti ada sesuai dengan tempat botolnya. Kalau botol tu bentuk 4 segi, dia punya bekas dalam kereta tu bulat, jadi tak sesuai. Okey, elemen-elemen dalam reka bentuk ni kita akan belajar pada video yang akan datang. Elemen-elemen ni yang perlu diambil kira untuk mereka satu bentuk. Jadi setakat ni dulu video saya untuk hari ni. Nanti saya akan postkan sedikit latihan macam biasa. Sebelum saya undur diri, sila pastikan awak semua dalam keadaan yang ceria, sihat, jaga keselamatan, jangan main-main basikal sangat dalam keadaan suasana yang tak mengizinkan ni. Kemudian cuaca sekarang pun panas. Eloklah kita duduk kat rumah, ulang kaji, tengok TV dan sebagainya. TV pun ada TV pendidikan kan, jadi boleh belajar banyak benda. Okey, jadi setakat ni dulu, kita jumpa lagi. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.